Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya al-mustahadatul mu'tadatu ghairul mumayyizah. Mustahadah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah. ثم شرع في المستحاضة الثالثة وهي المعتادة غير المميزة. Kemudian syara'a dipanggil fi'il syuru' dengan makna mulalah masuk pengarang yakni Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fil mustahadati pada perempuan mustahadah al-thalithah yang ketiga. Wahia dan iaitu al-mustahadah al-thalithah al-mu'tadatu ghairul mumayyizah. Faqal maka berkatalah ia musannif yakni Imam Nawawi أو كانت من جاوز دمها أكثر الحيض معتادة غير مميزة. Atau adalah mereka yakni perempuan yang melepasi darahnya sebanyak-banyak haid. Maksudnya hari yang ke-16 masih lagi keluar darah. Dia saat itu mu'tadah, perempuan yang pernah dah keluar darah sebelum daripada ni. Lepas tu mu'tadah mana? Ghaira mumayyizah. Na'at kepada mu'tadah yang tidak mumayyizah, yang tidak dapat membezakan sifat darah. Mungkin dia melihat darah daripada hari yang pertama sehingga kepada hari yang ke-16, yang mana darah tersebut satu sifat, ataupun dia melihat darah lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Okey, apakah yang dimaksud dengan mu'tadah? Mu'tadah bi'an, ba' tu dipanggil ba' litaswir, untuk mentaswirkan, untuk membuat gambaran mu'tadah. Bi'an sabaqalaha haidun wa tuhrun, dengan bahawa telah terdahulu baginya oleh haid dan suci. Maksudnya sebelum daripada ni pernah dia mengalami haid dan suci walaupun sekali, maka dia dinamakan sebagai mu'tadah, perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni dan mengalami suci. Wahya dan dia perempuan tersebut ta'lamuhuma mengetahui ia akan keduanya haid dan suci qadran wa waqtan, kadar dan waktu. Kadar maksudnya berapa hari, waktu maksudnya waktu mana, awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, dia tahu. Baik. Sebab kalau dia tidak tahu kadar haid dia, waktu haid dia sebelum daripada ni, maka dia adalah perempuan mutahayyirah yang kita akan bincang perbahasannya selepas daripada ni. Katanya maka faturaddu ilaihima qadran wa waqtan, maka dikembalikan kembali kepada mu'tadah ghairu mumayyizah. Faturaddu ay faturaddu al-mu'tadah al-ghairu mumayyizah ilaihima ila haidin wa tuhrin qadran wa waqtan, maka dia kembali kepada haid dan sucinya, hak yang sebelum daripada ni, nisbah kadar dan nisbah waktu.
Maksudnya untuk bulan ni, ukuran haid bulan ni, ukuran suci bulan ni adalah dengan melihat kepada haid dan suci bulan yang sebelum daripadanya. Itu maksud faturaddu ilaihima qadran wa waqtan. Contoh ka khamsati ayyam min kulli syahr, seperti 5 hari daripada setiap sebulan, ataupun daripada setiap bulan 5 hari. Itu sebagai contoh. Dia kena kembali daripada setiap syahr. Setiap syahr maksudnya setiap dalam tempoh sebulan, dalam tempoh 30 hari. Jadi 5 hari haid, 25 hari suci. Maka begitulah dikirakan daur dia, kitaran haid dan suci dia. Kenapa turaddu ilaihima qadaran wa waqtan? Kenapa? Lima rawa Syafi'i wa ghairuhu bi asanid sahihatin. Kerana barang, yakni hadis yang telah meriwayat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia sebenarnya adalah seorang ulama hadis, namun oleh kerana dia lebih menyibukkan diri dia dalam bab fiqh, maka dia lebih dikenali dalam fiqh. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i juga adalah antara ulama hadis. Baik. Kerana barang, yakni hadis yang telah meriwayat oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Wa ghairuhu wa ghairu Syafi'i, meriwayat bi asanida sahihatin, dengan beberapa sanad yang sahih. Asanida dia majrur, cuma alamat jar dia adalah alamat jar dia adalah fathah kerana dia mamnu' min as-sarfi. Asanid adalah mamnu' min as-sarf kerana dia sighah muntahal jumu', lafaz muntahal jumu'. Baik. Jadi lafaz muntahal jumu' termasuk dalam isim mamnu' min as-sarf. Isim mamnu' min as-sarf, alamat jar dia adalah fathah. Alamat jar dia adalah fathah. Wa jurra bil fathi ma la yansarif, kata Imam Malik dalam kitab, Imam Ibnu Malik dalam kitab Matan Alfiyah. Wa jurra bil fathi ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Mungkin jalah dengan fathah isim yang tidak menerima tanwin. Isim mamnu' min as-sarfi mungkin jar dengan fathah, alamat jar dia adalah fathah. Sebab itu kita baca bi asanida. Sahihatin, na'at kepada dia. Dia na'at, dia mengikut man'u dia. Oleh kerana man'u dia jar, maka dia kena jar juga. Kerana hadis yang telah meriwayat oleh Imam Syafi'i dan selain daripada Imam Syafi'i dengan sanad-sanad yang sahih, ala syarti syaikhain, menurut syarat Syaikhain Bukhari dan Muslim. Itu Syaikhain dalam bab hadis, dia merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Syarat Bukhari dan Muslim maksudnya rijal hadis ini adalah rijal hadis Bukhari dan Muslim. An Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna imra'atan kanat tuharaqu ad-dama ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya seorang perempuan, kanat, adalah ia seorang perempuan tersebut, tuharaqud dama, dibaca gitu, tuharaq. Dia tuharaq fa'al mudhari', fa'al mudhari'. Tapi kalau kita tengok kepada wazan dia adalah bina' majhul. Wazan dia bina' majhul. Jadi oleh kerana wazan dia bina' majhul begitu, maka di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama, khususnya ulama lughah. Bagaimanakah i'rab tuharaq? Cuma kalau cakap mudah-mudah je, tuharaq dengan makna dia tuharaq. Tuharaq ni makna tumpah ataupun menumpuhlah ia ad-dama, darah. Tapi kalau daripada nisbah i'rab tuharaq, mana adalah beberapa i'rab, cuma kita ringkaskan, kita tengok i'rab yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini sahaja. Tuharaq ad-dama, tuharaqud dama, maksudnya cakap kita tumpah darah. Tumpah darah dia. Maksud tumpah darah ni maksudnya darah dia keluar secara berterusan. Yang mana ia berlaku ala ahdi Rasulillah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ada seorang perempuan yang mana dia darah duk tubik semua. Maksudnya darah duk tubik semua lebih daripada 15 hari masih lagi ada darah. Itu maksud tuharaq ad-dam. Ia berlaku di zaman Rasulullah. Jadi kalau berlaku di zaman Rasulullah mudah pakai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Ummu Salamah, fastaftaitu laha,
Maka istifta oleh aku untuknya, untuk perempuan tersebut. Dia perempuan ni nama dia adalah Fatimah binti Abi Hubaish. Ada riwayat menyebut yang dimaksud dengan perempuan ini adalah Fatimah binti Abi Hubaish. Fastaftaitu laha, maka aku istifta, maksudnya aku bertanya untuk perempuan tersebut akan Rasulullah. Jadi aku tanyalah kepada Rasulullah untuk perempuan itu. Maka faqal, maka bersabdalah ia Rasulullah, litangzur, hendaklah melihat ia, perempuan itu, adadal ayyami wal layali allati kanat tahidhuhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha. Dia kena tengok bilangan al-ayyam, hari-hari, wal layali, dan malam-malam, allati kanat, yang telah adalah, tahidhuhunna, haidlah ia perempuan tersebut, hunna kembali kepada allati, kembali kepada al-ayyam wal layali. Dia kena tengok bilangan hari dan malam hak yang dia pernah haid sebelum daripada ni dalam tempoh bilangan hari dan malam tersebut. Minasyahri qabla an yusibaha alladhi asabaha, daripada bulan sebelum mengenai akan dia, akan perempuan tersebut oleh perkara yang telah mengenai ia akan dia. Alladhi fa'il bagi yusibaha. Baik, dia kena tengok bilangan malam dan bilangan hari yang dia pernah haid sebelum daripada ni, yang mana bilangan hari dan bilangan suci tersebut, atau bilangan hari dan malam tersebut daripada bulan yang sebelum daripada bulan yang dia mengalami ataupun mengenai darah ini, darah istihadah ni. Itu maksud dia. Jadi Rasul suruh tengok kepada bulan yang sebelum, minasyahr qabla yusibaha alladhi asabaha, tengok bulan sebelum. Lepas tu faltada'i salata, maka hendaklah meninggal ia. Hendaklah meninggal, faltada'i makna hendaklah meninggal ia, as-salata sembahyang, qadra dzalika, kadar demikian itu, kadar bilangan hari dan malam hak yang dia telah haid daripada bulan yang sebelum daripada kena apa hak yang dia kena sekarang tadi. Maka hendaklah dia meninggal akan sembahyang kadar demikian itu, minasyar, daripada bulan itu. Fa'idha khallafat dzalika, maka apabila telah meninggal ia akan demikian itu, dia tinggal dah sembahyang dalam tempoh tersebut. Kalau 5 hari 5 harilah, kalau 6 hari 6 harilah. Faltaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Jadi kalau selesai dah kena mandi lah. Selesai dah tempoh bilangan hari dan malam bulan yang sebelum daripadanya, maka hendaklah dia mandi. Thumma litastatir bi thawbin, kemudian hendaklah dia menutup dengan kain. Maksud menutup dengan kain hak yang sebagaimana hak yang kita bincang sebelum daripada ni, iaitu kena isi kapar, kena baluk. Baik. Thumma litusalli, kemudian hendaklah dia sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan beberapa orang ulama hadis yang lain lagi. Dan hadis ini dinilai makbul oleh beberapa orang ulama hadis. Jadi kesimpulan, benda yang kita faham daripada apa benda yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini ingin menyampaikan bahawasanya perkataan Imam Nawawi bahawasanya perempuan yang mu'tadah ghairu mumayyizah, dia kena kembali kepada adat haid dan suci dia, kadar dan waktu, adalah berpandukan kepada hadis ini. Hadis yang diriwayat daripada Ummi Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i sendiri, Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, yang mana pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang perempuan dia mengalami istihadah. Perempuan ni dinamakan sebagai Fatimah binti Abi Hubaish. Baik. Yang mana apabila dia mengalami istihadah, maka dia berbincang dengan Ummu Salamah. Maksudnya sampai kepada pengetahuan Ummu Salamah isteri Rasulullah. Maka Ummu Salamah bertanyakan untuk perempuan tersebut kepada Rasulullah. Maka apa yang Rasul jawab? Rasul suruh dia melihat, dia menghitung, dia kira di tangzur, maksudnya dia tengok, dia lihat, dihitung bilangan hari dan malam, tempoh bilangan hari dan malam tempoh haid sebelum daripada ni.
Baik, sebelum daripada ni maksudnya bulan hak yang sebelum daripada bulan hak yang dia keluar darah istihadah. Jadi apabila dia hitung tempoh tersebut, katakanlah sebelum daripada tu 7 hari. Bulan hak sebelum tu haid dia 7 hari. Maka 7 hari tersebut akan diletakkan kepada bulan istihadah ni. Maka dia kena tinggalkan sembahyang tempoh tersebut, akan dia kena tinggalkan sembahyang tempoh 7 hari. Maka apabila cukup dah tempoh 7 hari dia tinggal sembahyang, maka dia kena mandi. Apabila dia mandi, dia kena tutup benda kemaluan dia agar darah tidak tubik dengan kapas dan seumpamanya yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Sebab Rasul kata thumma litastatir bi thawbin, kemudian dia hendaklah dia menutup dengan kain. Lepas tu dia kena sembahyang. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang apa yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini. Ni Khatib Asy-Syirbini nak bincang berkenaan dengan perkataan tuharaq. Perkataan tuharaq. Baik. Katanya qala fil majmu' telah berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dia Imam Nawawi di antara ulama lughah. Ulama lughah. Imam Nawawi antara ulama lughah. Sebab itulah di sana ada kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi nama dia Tahdhibul Asma' wal Lughat. Imam Nawawi antara ulama yang alim juga dalam bidang lughah. Qala an-Nawawi fil Majmu' wa tuharaq bi dhammi at-ta'i wa fathil ha'. Baca dengan dhammah ta dan fathah ha. Tuharaq. Baik. Apa makna tuharaq? Ai tasub. Maksudnya mengalir. Keluar. Okay, habis. Waddamu. Perkataan waddamu, dam. Ataupun boleh baca waddama. Kalau baca waddamu, mubtada. Kalau baca waddama pun mubtada. Tapi dipanggil baris hikayah. Sebab kan dalam lafaz hadis tuharaqud dama. Lafaz hadis tuharaqud dama. Nasab. Jadi kita dipanggil baris hikayah. Waddama, lafaz ad-dama tu mansubun dinasab akan dia bitashbihi bil maf'ul bih. Dengan tashbih dengan maf'ul bih. Dia bukan maf'ulun bih, tapi dia tashbih dengan maf'ulun bih. Sebab mana dia kata bukan maf'ulun bih? Dia tashbih dengan maf'ulun bih. Kerana tuharaq adalah bina majhul. Fa'il mudhari' bina majhul. Fa'il mudhari' bina majhul. Naib fa'il dia adalah kembali kepada perempuan. Yang mana naib fa'il dia sebenarnya ganti daripada maf'ulun bih. Okey, jadi dia bukan maf'ulun bih tetapi dia adalah musyabbah bil maf'ul bih. Ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Au bitamyiz ala madhhab al-Kufi, ataupun i'rab tamyiz mengikut madhhab al-Kufi. Sebab dia dikata ala madhhab al-Kufi bukan ala madhhab al-Basri. Sebab madhhab al-Basriyin dia meletakkan syarat tamyiz mesti isim nakirah. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah, kita dapati dikatakan wala yakunu tamyizu illa nakiratan. Dan tidak adalah tamyiz itu melainkan isim nakirah. Namun mazhab Al-Kufah mengharuskan datangnya tamyiz dengan isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi kalau kita nak i'rab tamyiz perkataan ad-dama tidak boleh mengikut mazhab Al-Basrah, kerana ad-dama adalah isim ma'rifah bukan isim nakirah, ma'rifah dengan alif lam. Baik, kalau kata daman tidak ada alif lam, maka ketika itu jelaslah boleh kita i'rab isim nakirah ala kilal madhhabain, mengikut kedua-dua madhab. Tetapi oleh kerana perkataan ad-dama dia adalah isim ma'rifah, maka untuk di-i'rabkan tamyiz ada sedikit masalah. Jadi kalau mengikut madhab ulama Basrah maka bermasalah. Kalau madhab ulama Basrah bermasalah. Sebab madhab Basrah mesti isim tamyiz isim nakirah. Baik. Namun madhab Kufah dikata tak. Tamyiz boleh datang isim nakirah dan boleh datang isim ma'rifah. Jadi kalau kita i'rab ad-dama tamyiz, maka ni adalah menurut madhab Al-Kufah. Bukan menurut madhab Al-Basrah. Baik. Allah Rabbi. Ni di antara benda yang payahlah dalam pengajian kitab-kitab turath. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama sebelum daripada ni.
kerana dia masuk nahu pula. Jadi kalau kita tidak belajar nahu memang sesaklah. Kita tak fahamlah benda yang ingin disampaikan oleh dia. Baik. Qala Zarkashi, telah berkata oleh Imam Zarkashi, wala hajata ila hadha takalluf. Tidak ada keperluanlah kepada takalluf ni, kepada berlebih-lebihan begini. Tidak ada keperluan untuk dikatakan dia ni adalah mansubun ala tashbih bil maf'ul bih. Tidak perlulah. Wa innama huwa maf'ulun bih. Kata Imam Zarkashi, maf'ulun bih tu ayah kata al-musyabbah bil maf'ul bih. Itu kata Imam Zarkashi. Tapi nak kata maf'ulun bih saat itu. Okey, kalau nak ulama kata musyabbah bil maf'ul bih, sebenarnya ada perbincangan yang panjanglah dalam bab nahu. Tapi kita tidak perlulah bincang di sini. Kita tidak perlu bincang di sini. Baik. Wal makna dan maknanya adalah tuhariqud dama. Tu makna dia. Makna tuharaqud dama adalah tuhariqud dama. Dia buat mari kang tuharaq bina majhul, tuhariq bina ma'ruf. Jadi makna tuharaqud dama adalah tuhariqud dama. Maksud dia tuhariq berterusang ia keluar ataupun berterusang keluar, tumpahlah ia akan darah, menumpah ia akan darah. Itu makna tuhariqud dama. Jadi itu makna dia. Jadi pendek kata, seolah-olah Imam Zarkashi ingin menyebut kepada kita bahawasanya tuharaq bina ma'ruf, bina majhul lafaz, tapi makna dia adalah bina ma'ruf. Dia benda lafaz dia bina majhul, tapi makna dia adalah bina ma'ruf. Di sana ada dalam bahasa Arab beberapa kalimah yang lafaz dia bina majhul, tapi sebenarnya makna dia adalah bina ma'ruf. Di sana ada lafaz dalam bahasa Arab, lafaz dia bina majhul tapi makna dia bina ma'ruf. Jadi seolah-olah Imam Zarkashi ingin menyampaikan kepada kita bahawasanya perkataan tuharaqud dama lafaz bina majhul tapi makna dia adalah bina ma'ruf. Jadi tuharaq memang lafaz bina majhul, tapi tuharaq kita kena i'rab fi'lun mudari'un mabniyun lil ma'rufi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ta'udu 'ala al mustahadah. Baik. Jadi maksudnya fi'il mudhari', kita terjemah fi'il mudhari' adalah tuharaq fi'il mudhari'. Dia dibina bina ma'ruf, tapi ala sighatil majhul, di atas lafaz bina majhul. Fa'il dia adalah dhamir mustatir di dalamnya, takdir hiya kembali kepada perempuan mustahadah. Manakala ad-dama i'rab dia jadi maf'ulun bih. Okey, itu apa yang disebut oleh Imam Zarkashi. Qalahu as-Suhaili wa ghairuh, berkata akan dia apa yang diperkatakan oleh Imam Zarkashi ni oleh Imam Suhaili dan selain daripada Imam Suhaili. Bukan Imam Zarkashi seoranglah. Bahkan di sana ada beberapa orang ulama yang sama dengan pandangan Imam Az-Zarkashi. Baik. Qalu, berkata mereka itu, As-Suhaili wa ghairuhu, mereka katakan lakinnal arabah, lakinnal arabah boleh baca, lakinnal arabu boleh, tetapi orang Arab ta'dilu bil kalimati ila wazni ma huwa fi ma'naha, dia memaling sesuatu kalimah kepada wazan barang yang ia pada maknanya. Dia memaling kalimah kepada wazan barang yang ia pada maknanya. Wahya, dan iaitu tuharaq fi makna tustahab, pada makna tustahab. Wa tustahab ala wazni ma lam yusamma fa'iluhu. Tustahab adalah di atas wazan barang yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya di atas wazan fa'il mudhari' mabni lil majhul ataupun mabni lil maf'ul. Kan kita ada fa'il, ada mabni lil ma'ruf, ada fa'il mabni lil majhul. Fa'il mabni lil majhul digunakan juga istilah mabni lima la yusamma fa'iluhu. Mabni lima la yusamma fa'iluhu. Kena buka kelas nahwu sikit ya. Dia di sana ada mabni lil maf'ul, ada mabni lil majhul. Ada mabni lil fa'il, ada mabni lil maf'ul, ada mabni lil fa'il. Jadi sekarang ni gini, anda buat kesimpulan lah, anda buat kesimpulan sikit ya, anda buat kesimpulan sedikit. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah
asal perkataan tuhariqud dama. Tuhariq maksudnya berterusang, maksudnya menumpuhlah perempuan ni akan darah dia. Darah dia keluar secara berterusan. Perempuan ni dia mengeluarkan darah tersebut secara berterusan. Itu makna tuhariqud dama. Jadi tuhariq jelas. Hak tu dipanggil mabni lil fa'il. Ad-dama maf'ulun bih. Hak tu jelas. Baik. Cuma kenapa kau dalam hadis mengatakan tuharaqud dama, tidak kata tuhariqud dama? Sebab kata sebahagian daripada ulama bahawasanya orang Arab kadang-kadang dia memalingkan satu kalimah kepada wazan bagi makna dia. Sekarang ni perkataan tuhariqud dama, makna dia adalah tustahab. Maksudnya makna dia tustahab. Perempuan tu keluar darah istihadah. Sebab itulah perempuan yang keluar darah istihadah dinamakan dia mustahadah atau wazan isim maf'ul. Baik. Jadi oleh kerana tuhariqud dama, dia di atas wazan di atas makna tustahab mabni lil maf'ul, maka gitukar perkataan tuhariq kepada tuharaq sesuai dengan makna dia bina majhul. Okey, itu maksud dia. Berayat sekali lagi ya, kita ulang sekali lagi untuk faham masalah ni. Baik. Kita untuk faham masalah ni. Dia sekarang ni dalam hadis jelas tuharaqud dama. Cuma ulama bincang nak i'rab lagu mana tuharaqud dama ni. Sebab kalau tuharaq dia tuharaq jadi atas wazan bina majhul. Jadi apabila atas wazan bina majhul, naib fa'il dia takdir hiya kembali kepada perempuan. Lepas tu ad-dama kita nak i'rab lagu mana? Kita nak i'rab maf'ulun bih. Tak boleh dah sebab ad-dama naib fa'il bagi tuharaq kembali kepada perempuan, yang mana naib fa'il ni sebenarnya adalah ganti daripada maf'ulun bih. Sebab itulah Imam Nawawi kata kita i'rab syabih bil maf'ul bih, bukan maf'ulun bih. Baik. Ustaz, bagi mu'tadah mumayyizah ni penentuan haid dia hendaklah berdasarkan adat haid dan adat sucinya daripada aspek bilangan dan waktu. Anda tanya sebab sebelum ni pernah dengar hanya ikut bilangan, dengar hanya ikut bilangan saja tapi tak perlu ikut waktunya. Okey, nanti ana jawab ke dia. Nanti ana jawab ke dia, insya-Allah. Allah Rabbi. Hak ni dah habis lagi ya. Dah pula kita urang sikit ni ya, sikit gitu urang. Jadi sekarang ni perkataan tuharaq, asal makna tuharaq adalah tuhariqud dama, tu asal dia. Asal dia tuhariqud dama. Tetapi ditukar kepada tuharaq kerana melihat kepada makna tuhariqud dama adalah tustahab. Makna bagi tuhariqud dama adalah fi'il mudhari' bina majhul. Maka orang Arab dia memalingkan satu kalimah kepada wazan makna bagi kalimah tersebut. Oleh kerana wazan makna kalimah tersebut adalah mabni lil majhul, maka tuhariq ditukarkan kepada tuharaq. Gitulah tu maksud dia. Lakinil arab ta'dilu bil kalimati ila wazni ma huwa fi ma'naha wa hiya fi ma'na tustahab. Wa tustahab ala wazni ma lam yusamma fa'iluhu. Okey. Berkenaan dengan soalan Al-Fadilah Al-Mukarramah Dr. Syamsiah Muhammad, dia kata Ustaz, bagi mu'tadah mumayyizah. Kita sekarang ni kita masih lagi dalam mu'tadah ghairu mumayyizah. Kita mu'tadah ghairu mumayyizah, bukan mu'tadah mumayyizah. Bagi mu'tadah mumayyizah. Okey. Jadi mungkin soal tinggal perkataan ghairu mumayyizah. Tinggal sebab dia kalau mu'tadah mumayyizah mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena tengok kepada tamyiz, bukan kembali kepada adat. Okey. Mu'tadah ghairu mumayyizah, penentuan haid dia hendaklah berdasarkan adat haid dan adat suci dari aspek bilangan dan waktu. Anda tanya sebab sebelum ni pernah dengar hanya ikut bilangan saja, tidak perlu ikut waktu. Okey. Jadi gini. Dia kebiasaannya kena ikut bilangan adat, kena ikut adat nisbah bilangan dan nisbah waktu. Cuma melainkan dalam hal-hal tertentu, hanya mengikut bilangan sahaja, tidak perlu mengikut waktu dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu, sebagai contoh
daur perempuan ini sebagai contohlah. Allahu Rabbi. Nanti ana kongsi balik benda yang ana pernah tulis sebelum daripada ni. Nanti ana kongsi balik benda yang pernah ana tulis sebelum daripada ni berkait dengan masalah ni. Dan ana pernah tulis masalah ni, ana pernah tulis. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah tulis gini sebelum daripada ni, ana pernah tulis sebelum daripada ni gini. Orang puang ni, sebagai contoh orang puang ni, dia datang haid dan suci dalam tempoh 30 hari. Yang mana biasanya berlaku sebelum daripada ni, dia berlaku adalah dia mula keluar darah haid, dia katakanlah bilangan haid dia 5 hari. Tapi dia keluar darah haid dia sebelum daripada ni sebelum daripada ni biasa darah haid dia, katakanlah darah haid dia keluar pada start daripada 6 bulan. 6, 7, 8, 9, 10, 5 hari. 6 bulan, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tiba-tiba bulan ni 1 hari bulan terbit darah dah. 1 hari bulan terbit darah dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke lebih daripada 15 hari. Jadi bulan biasa sebelum daripada ni, haid dia bermula pada hari yang ke-6 setiap bulan. 6 hari bulan keluar darah. 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tiba-tiba masuk bulan ni, hari pertama keluar darah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 15, 16 keluar darah. Yang mana dia melihat darah di atas satu sifat. Jadi apabila darah tu di atas satu sifat, baik, maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bermakna dia adalah perempuan mu'tadah ghairu mumayyizah. Maka dia kena kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Adat dia, kadar dan waktu. Dalam masalah ni ada sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya haid dia adalah bermula pada hari yang ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dihukumkan istihadah. Begitu juga 11, 12, 13, 14, 15 ke atas adalah istihadah. Haid dia adalah 6, 7, 8, 9, 10. Kerana dia kena kembali kepada haid dan sucinya, kadar dan waktu. Okey, satu. Namun di sana ada pandangan yang kedua mengatakan, haid dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Manakala hari yang ke-6 sampai ke atas dihukumkan sebagai istihadah. Ada dua pandangan dalam masalah ni. Dan anda buat penulisan masalah ni, nanti anda cuba kongsi balik kalau anda ingat lah. Kalau anda ingat, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas jelas faturaddu ilaihima qadran wa waqtan. Itu jelas. Jadi sebenarnya kena kembali kepada haid dan suci, kadar dan waktu. Bukan kadar sahaja. Waktu diambil kira. Cuma dalam masalah waktu tu ada sedikit perbincangan, ada sedikit khilaf. Tapi faturaddu ilaihima qadran wa waqtan, dikembalikan kepada keduanya kadar dan waktu, bukan dikembali kepada keduanya suci dan haid saat itu hanya bilangan saja, tidak tidak waktu. Baik, tidak waktu. Kita buat contoh yang hanya diambil bilangan saja, tidak waktu, adalah bagi perempuan yang daur dia, kitaran haid dia tidak sampai 30 hari. Contoh kita kata haid dia 5 hari, suci dia 20 hari. Haid dia 5 hari, suci 20 hari. Okey. Kalau begini kedudukan dia, 5 hari suci 20 hari jadi 25. Jadi bermakna sering bertukar daripada bulan pertama kepada bulan kedua kepada bulan ketiga. Maka ni hanya kira pada kadar saja. Waktu tak kira lah. Sebab kalau kira waktu, maka ia akan menyebabkan kita saat itu akan meletakkan daun dia selama 30 hari. Sedangkan daun dia dalam 25 hari. Baik, jadi pendek kata, hak yang asalnya adalah melihat kepada dalam tempoh 30 hari orang puan datang haid dan datang suci. Begitu asal, ghalib. Maka apabila begitu keadaan dia, jadi bermakna daur yang ghalib adalah tempoh 30 hari. Maka apabila daur yang ghalib tempoh dia 30 hari, maka dia kena kembali kepada kadar dan waktu mengikut daur dia hak yang 30 hari itu. Kena kembali kepada kadar dan waktu. Baik. Mengikut kadar dan waktu. Cuma kadang-kadang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hanya dikirakan jika adat sebelumnya 10 hari tapi bulan istiadah yang ada naqah contoh 5 hari. Gini Ustazah Ummu Atirah, nanti yang kena jawab sebulan sebab soalan tu kena hadang dulu. Kena hadang dulu. Sebab duduk soalan kena hadang dulu, kena tengok molek dulu. Pak Hik ni dia bukan boleh jawab spontan, apatah lagi kalau soalan-soalan yang diajukan oleh ustazah-ustazah yang memang bidang dia darah wanita. Soalan bukan soalan mudah lah, soalan payah. Jadi anda pun kena hadang dulu lah soalan. Kalau soalan yang budak-budak tak apalah. Soalan yang ustazah-ustazah ni soalan siapa kita pun pening. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, betul. Hak yang Zulkabah tu betul dah lah. Zulkabah tu betul, ditukarkan kalimah tuhri quddam kepada tuhra quddam, tuhari quddam kepada tuhara quddam, kerana makna bagi tuhari quddam adalah tustahab binat majhul. Maka orang Arab tukarkan wazan, bukan orang Arab sebahagian orang Arab dia tukarkan wazan asal kalimah kepada wazan makna bagi kalimah. Betul dah. Hak Zul jawab tu comel dah. Jazakumullahu khairan. Okey, Abi. Katanya wa tathbutul 'adatul murattabu 'alayha ma dhukira in lam takhtalif bi marratin fil asah. Dan sabitlah oleh adat yang disusunkan atasnya perkara hak yang tersebut. Mana hak yang disusunkan atasnya perkara yang tersebut, maksudnya adat hak yang kita akan kembalikan kepada adat tersebut kadar dan waktu haid dan suci untuk darah hak yang berlaku istihadah ni. Tu maksudnya, dan sabitlah adat hak yang disusunkan atasnya akan barang akan barang hak yang tersebut illam takhtalif lah, jika tidak menyalahi lah adat. Kalau adat tu menyalahi, dia di sana adat hak yang sama dan adat hak yang berbeza. Sabitlah adat bimarratin sekali. Fil asah, mengikut kaul asah, adat sabit sekali. Maksudnya tidaklah disyarat untuk menentukan adat dia mesti berlaku perkara tersebut sebanyak 2 kali. Tidak. Sekali sudah memadai. Sebab itulah katanya falau hadat, maka sekiranya keluar darah haid lah seorang perempuan fi syahrin, dalam sebulan, khamsatan. Itu dikata fi syahr, dalam tempoh sebulan, dalam tempoh 30 hari dia keluar 5 hari. Lepas tu dia keluar haid selama 5 hari dalam tempoh sebulan. Baik. Jadi bermakna 25 hari lagi dia suci. Thumma istuhidat, kemudian terus datang darah istihadah, maksudnya lebih daripada 15 hari keluar darah. Maka ruddat ilaiha, maka dikembali akan perempuan tersebut ilaiha kepadanya kepada 5 hari. Maksudnya haid dia 5 hari je lah. Haid dia 5 hari. Jadi orang puan ni walaupun sekali je dia datang darah selama 5 hari. Jadi orang puan ni dalam sebulan tu dia mula keluar darah selama 5 hari. Lepas tu hak bakinya adalah suci 25 hari. Tiba-tiba bulan seterusnya datang darah lebih daripada 15 hari, maka dikembalikan perempuan ini kepada 5 hari. Maksudnya haid dia hanya 5 hari. Hari yang ke-6 sehingga hari yang ke-30 dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, kenapa kau sabit adat saat itu sekali? Kenapa kau adat tu kira sabit dah sekali? Maksudnya cukup sekali berlaku kepada perempuan itu sebelum daripada ni, sudah cukup untuk kita jadikan ia sebagai ukuran untuk darah hak yang bulan hak yang keluar darah istihadah ini. Kenapa? Li'anna al-hadith as-sabiqah, kerana hadis hak yang lepas. Hadis hak yang Imam Syafi'i riwayat tu, yang daripada Ummu Salamah, yang Fatimah binti Abi Hubaysh keluar darah istihadah, yang Rasul sebut kepada dia litangzur adadal ayyami wal layali, yang kita baca tadi. Kerana hadis yang terdahulu qad dalla ala i'tibari asy-syahr alladhi qabla al-istihadah, sesungguhnya menunjuklah ia hadis tersebut di atas i'tibar, mengambil kira bulan yang sebelum daripada darah istihadah.
Sebab hadis tersebut menunjuk di atas mengambil iktibar, mengambil kira bulan yang sebelum daripada istihadah. Sebab dalam hadis tersebut Rasul kata litanzur adadal ayyami wal layali allati kanat tahiduhunna minasyahri qabla an yusibaha alladhi asabaha. Daripada bulan yang sebelum daripada bulan yang dia keluar darah istihadah. Tengok, bulan sebelum. Jadi oleh kerana hadis tu menunjuk di atas iktibar bulan yang sebelum daripada darah istihadah, maka jadi bermakna sabitlah ada dega sekali. Itu maksud dia. Wali anna zahira, kerana sesungguhnya apa yang zahir. Jadi sebab kita hukum zahir sahaja. Apa yang zahir, annaha bahawasanya perempuan itu fihi, padanya, pada syahr al-istihadah, pada bulan istihadah ni, tu fihi fi syahr al-istihadah kalladhi yalihi kasyahr alladhi yalihi, ataupun bahawasanya perempuan itu kerana zahir bahawasanya perempuan itu padanya adalah kalladhi, seperti bulan yalihi, yang menyusuli ia, liqurbihi ilaihi, yang mengiringi ia, liqurbihi ilaihi, kerana dekatnya bulan tersebut kepada perempuan itu. Gini, wali anna zahira, kerana sesungguhnya yang zahirnya annaha bahawasanya perempuan itu fihi, pada bulan istihadah saat itu, kalladhi yalihi, seperti bulan yang sebelum daripadanya. Sebab dia liqurbi, kerana dekatnya bulan yang sebelum daripadanya ilaiha, kepada perempuan tersebut. Bulan sebelum yang paling dekat sekali. Maka fahuwa, maka iaitu bulan yang paling dekat yang sebelum saat itu, aula mimman qada, lebih utama daripada apa yang telah lepas, yang telah berlalu, bulan yang sebelum daripada bulan yang sebelum daripadanya. Okey, katakanlah kita ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okey, bulan Muharram dia keluar darah, bulan Safar dia keluar darah. Lepas tu bulan Rabiul Awal datang darah istihadah. Maka darah istihadah ni dia mengambil hukum bulan yang sebelum daripada dia. Dia mengambil hukum bulan yang sebelum daripada dia. Bulan Safar, bulan Rabiul Awal yang keluar darah istihadah, dia mengambil hukum bulan Rabiul Awal. Kerana bulan Rabiul Awal dia dekat dengan kepada perempuan berbanding dengan bulan Muharram. Maka bulan Safar, sekali lagi kita ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi hak ni okey, masuk bulan Rabiul Awal keluar darah istihadah. Baik. Maka yang paling dekat kepada perempuan adalah bulan Safar, maka ukuran dia untuk pada bulan Rabiul Awal adalah bulan Safar. Hak ni hak yang lebih utama berbanding dengan bulan Muharram. Itu maksud fahuwa aula mimman qada. Wa hadha ma nassa alaihi fil wal Buwaiti. Dan ini adalah apa hak yang telah menas ia Imam Syafi'i dalam kitab al karangan Imam Syafi'i, wal Buwaiti, dan kitab al-Buwaiti, anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia menyebut dalam kitab tersebut pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Baik. Okey, habis. Katanya wathani, dan pandangan yang kedua tadi kan fil asah. Jadi sabitlah adat saat itu sekali bagi qaul asah. Muqabil qaul asah wathani innama tathbutu al-'adatu bimarratain. Sesungguhnya sabit adat dengan dua kali. Dia tidak sabit sekali, mesti kena dua kali. Sekali tidak boleh dijadikan ukuran, sebab adat mesti dua kali. Itu maksud tathbutul 'adatu bimarratain. Apakah alasan dia sabit adat dua kali? Li'anna al-'adata mushtaqatun min al-'aud. Kerana lafaz adah dia diambil daripada kata dasar al-aud. Perkataan adah diambil daripada kata dasarnya aud. Aud ni makna kembali. Tidak dikatakan aud, tidak dikatakan kembali, melainkan benda tu berlaku dua kali. Berlaku dah sekali, lepas tu kembali pula berlaku kali yang kedua, barulah dinamakan sebagai adah. Okey, ni atas pandangan ni. Sebab li'annal 'adata mushtaqatun minal 'aud. Sebab itulah mesti kena dua kali. Cuma pandangan hak yang al-asah adalah pandangan yang pertama, adat sabit dah sekali. Dan bagaimanakah pandangan al-asah cuba menjawab balik alasan yang diberikan oleh pandangan yang kedua? Katanya wa ajabal awwalu, dan telah menjawab oleh al-awwalu yang pertama, mana al-asah. Pandangan al-asah yang kata sabit adat sekali saat itu dia jawab bi anna lafzal 'adati lam yarid bihi nassun. Lafaz adat tidak datang padanya oleh nas. Kalau kita tengok tidak ada dalam nas menyebut lafaz adat. Lafaz adat tidak ada disebut dalam nas. Sebab itulah katanya fayata'allaqa bihi, maka sebab itulah dipanggil fa sababiyah,
jatuh jawab bagi nafi. Maka sebab itulah tidak bersangkut hukum dengan lafaz al-adah. Fayata'allaqu, dia fa sababiyah yang mana dia menjadi jawab bagi nafi. Kadang-kadang makna dia nafi, kadang-kadang makna dia ithbat. Fayata'allaqu bihi, maka sebab itulah tidak bergantung hukum bihi bilafzil adah, dengan lafaz adat. Hukum tidak bergantung dengan lafaz adat kerana lafaz adat saat itu tidak datang dalam nas. Kalau lafaz adat datang dalam nas, maka bolehlah kita gantungkan hukum dengan lafaz adat. Sekarang ni pandangan yang kedua, dia telah menggantungkan hukum, iaitu dia menyabitkan adat dengan dua kali kerana melihat kepada lafaz adat itu sendiri yang diambil daripada kata dasar aud. Tapi pandangan yang pertama mengatakan sabit adat dengan sekali. Maka dia cuba jawab alasan bagi pandangan yang kedua bahawasanya lafaz adat tidak datang dalam nas. Maka bagaimanakah untuk kita sabitkan hukum melalui lafaz adat? Kita kalau lafaz adah saat itu disebut secara jelas dalam nas, maka bolehlah kita menyabitkan hukum dengan lafaz tersebut. Tetapi oleh kerana lafaz tersebut tidak datang dalam nas, maka macam mana untuk kita gantungkan hukum dengan lafaz tersebut? Okey, habis. Dan di sana ada pandangan yang ketiga, yang lebih dhaif. Wa tsalitsu la budda min thalath marrat, mesti daripada 3 kali. Maksudnya adat tidak sabit melainkan berlaku 3 kali. Kalau sekali, 2 kali masih lagi tidak boleh kita menyabitkan adat dia. Allah. Dia ada 3 pandangan. Apakah alasan pandangan yang ketiga? Alasan pandangan yang ketiga adalah di hadisi da'is salata ayyama aqra'ik. Kerana hadis hendaklah engkau meninggalkan sembahyang. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i. Hendaklah da'i, hendaklah meninggal olehmu wahai perempuan. Ya pada da'i dipanggil ya muannas mukhatabah. Hendaklah engkau wahai perempuan tinggalkan as-salata sembahyang ayyama aqra'ika, pada hari quru engkau. Perkataan aqra jamak daripada qur'un. Qur'un dalam bahasa Arab ada makna haid dan ada makna suci. Di sini adalah dengan makna haid, bukan dengan makna suci. Manakala ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia beriddah selama 3 kali quru. Quru di situ adalah dengan makna haid, dengan makna suci, bukan dengan makna haid. Quru di situ dengan makna suci, bukan dengan makna haid, mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Manakala aqra di sini adalah dengan makna haid, bukan dengan makna suci. Dia perkataan Qur'un dalam bahasa Arab dia panggil minal abdad. Dia di sana ada kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, dia termasuk dalam minal abdad. Maksudnya minal abdad, al-abdad adalah jamak daripada dhiddun. Dhidd makna lawan. Maksudnya satu kalimah dia mempunyai makna lebih daripada satu. Makna dia 2. Yang mana 2 makna ni berlawanan. Begitu dia dalam bahasa Arab begitu. Contoh Qur'un. Qur'un dalam bahasa Arab ada digunakan kepada makna haid dan ada digunakan kepada makna suci. Baik. Jadi da'is salata ayyama aqra'ika. Mu kena tinggal sembahyang pada hari-hari haidmu. Hari haidmu mu kena tinggal sembahyang. Hari-hari haidmu mu kena tinggal sembahyang. Tengok, Rasul kata aqra'ika, hari-hari haidmu. Berkata aqra' haidmu. Cakap gitulah. Jamak tu kan? Dipanggil jam'ut taksir. Wal aqra' jam'u qur'in. Aqra' adalah jamak daripada mufrad dia qur'in. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurang jamak adalah thalathah, 3. Apabila Rasul kata ayyama aqra'ika, hari-hari haidmu wahai perempuan, ayyama aqra'ika pula. Silap. Ayyama aqra'iki. Dok tengok bagi tu. Da'is salata ayyama aqra'iki. Jadi oleh kerana dalam hadis menyebut aqra'iki, haidmu, jadi Rasul guna perkataan jamak, maka ketika tu mesti sekurang-kurangnya 3 kali. Sebab kan sekurang-kurang jamak adalah 3. Okey, habis. Allahu Rabbi. Rupanya payah bab ni. Bukan payah dia sebab dia masuk dalam lughah, lepas tu masuk dalam nahu. Hak ni dipanggil dipanggil pandangan yang kedua dan pandangan yang ketiga. Dia menetapkan hukum sabit adat dengan 2 kali, sabit adat dengan 3 kali, kerana dia melihat kepada penggunaan dalam lughah.
Hak ni dia tengok kepada perkataan ada, ambil daripada perkataan aud. Hak ni dia tengok kepada perkataan aqra, jamak daripada Qur'an. Akhirnya tubik hukum yang berbeza dengan pandangan mu'tamad. Okey. Katanya faman hadat khamsatan fi syahrin, thumma sittatan fi akhara, thumma sab'atan fi akhara, thumma istuhidat uruddat ila as-sab'ati 'ala al-awwal wa ila as-sittati 'ala ath-thani wa ila al-khamsati 'ala ath-thalith. Hal ni kita kena sambung esok. Sebab hal ni benda kita tidak sempat dah untuk hari ni untuk kita huraikan. Insya-Allah kita sambung balik esok kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.